Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita kesihatan dan nikmat serta taufik daripadanya, dapat sama-sama kita berada pada pagi ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Qaid Ad-Durriyah, yang mana kita berada pada perbincangan tentang sifat yang harus pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sebagaimana yang telah lalu, antara akidah yang wajib kita pegang dan i'tiqadkan ialah mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah serta yang mustahil dan juga yang harus. Demikian juga ketiga-tiga ini, sifat yang wajib, mustahil dan harus pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul ni sebagaimana yang telah kita maklum ialah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan yang mustahil ialah lawan kepada empat tersebut. Lawan bagi sifat siddiq ialah al-kadhib, dusta. Lawan bagi sifat amanah ialah al-khiyanah, khiyanah, iaitu tidak amanah dengan makna para nabi melakukan dosa dan melanggar apa yang disuruh oleh Allah. Lawan bagi tabligh ialah al-kitman. Kitman iaitu para nabi dan para rasul ini menyembunyikan apa yang disuruh sampai kepada makhluk. Dan lawan bagi al-fatanah ialah al-baladah, iaitu tidak cerdik. Baik. Sekarang masuk kepada bahagian ketiga daripada sifat yang wajib kita kena ketahui pada hak Rasul, iaitu sifat yang harus. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radil bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihi bil aliyah kal maradi wa nahwi. Artinya, dan harus pada hak para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia yang tidak membawa kepada keberkahan yang tinggi. Contoh sifat yang harus ialah seperti sakit dan seumpamanya. Jadi sifat yang harus bagi Rasul ni satulah, iaitu para Rasul dan para Nabi bersifat dengan sifat manusia. Harus bersifat dengan sifat manusia. Apa makna harus? Makna boleh. Nabi sakit, boleh Nabi sakit. Tak sakit pun boleh Nabi tak sakit. Apa lagi sifat manusia? Makan, minum. Nabi makan dan Nabi minum. Boleh Nabi makan, boleh Nabi minum. Boleh juga Nabi tak makan dan Nabi tak minum. Anda faham gitu? Nabi tak makan, Nabi tak minum. Boleh. Bahkan berlaku dalam sirah bahawa Nabi SAW wisal puasa. Nabi sambung puasa berturut-turut 3 hari.
Hari ni puasa, malam tak buka. Wisal ni makna dengan tidak berbuka pada malam hari. Hari ni puasa, sambung malam, esok puasa lagi, sambung lagi, esok puasa lagi, sambung lagi. Tidak buka, malam pun tak buka. Lalu sahabat Nabi ada nak ikut Nabi buat gitu. Maka Nabi pesan, kata, dok, jangan. Wisal ni haram ke atas umat. Dah ya Rasulullah kamu buat, innama at'amanillah wa saqani. Allah yang beri makan dan beri minum pada aku tak apa. Aku tak rasa lapar, tak rasa dahaga sebab Allah memberi makan dan memberi minum pada aku. Tapi pada hak makhluk, wisal ni tak boleh. Haram kita sambung puasa tanpa kita berbuka pada malam hari. Itu makna wisal. Nampak? Jadi maknanya harus Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahawa para rasul ialah manusia seperti kita. Dulu tidak timbul isu ni sebenarnya. Para nabi, para rasul ni manusia seperti kita ni, benda yang kita maklum dah. Sejak kecil dah. Tapi kenapa akhir-akhir ni tubik pandangan pelik-pelik dan pandangan sesat? Jadi sebab itu dalam kitab akidah ni sangat penting. Kita jangan ambil ringan. Kita ingat benda ni maklum belaka dah kerana telah diajar sejak daripada kindergarten. Daripada sekolah tadika lagi. Daripada pusat asuhan lagi. Ajar dah. Nasyid-nasyid sifat Allah. Boleh nama Nabi, nama-nama Nabi, anak Nabi. Tapi bila besar, akhirnya keluar pandangan yang pelik-pelik. Kata Nabi Muhammad ni ialah Allah. Ini ajaran yang telah difatwakan sesat. Yang berasal di Johor, sihat. Pernah dengar tak? Tak, saya dengar kan? Boleh dia kata Muhammad tu ialah Allah dah. Jadi, sedemikian pandangan tu, sangat-sangat yang kita rasa benda asas yang macam mana orang boleh terpengaruh. Dan kita tak nafikan. Pandangan tersebut mungkin ada lah. Mungkin ada dan sampai di banyak tempat. Walaupun dengan nama yang berbeza. Jadi, sebab itu akidah yang awal-awal, sehingga kita lihat pengarang rahimahullah sendiri, kitab asal kitab ini ialah Syekh Muhammad Al-Hashimi. Muhammad Al-Hashimi ini ialah ulama daripada ulama Azhar. Dia mensyarahkan kepada Matan Sanusiyah. Jadi kita terjemahkan kitab dia ni. Tengok, dia kata mula-mula hendaklah kita tahu Rasul ni manusia. Macam kita. Manusia macam kita. Tapi bezanya dia Nabi. Tapi jangan kita anggap manusia macam kita ni, kita kata dia ni macam mak kapung, tak boleh. Nabi Muhammad ni macam mak kapung kita. Tak boleh kita anggap itu. Itu salah juga tu. Kalau dok tu dia macam mamak kapung kita. Jangan kata gitu. Kita tak boleh meletakkan kedudukan Nabi tu sama dengan makna dia tidak ada beza dengan manusia. Bahkan dia terbeza kerana ada darjat nubuwah kenabian. Tapi pada asasnya Nabi dan Rasul ni manusia. Dia bukan malaikat. Apatah lagi bukan Tuhan. Apatah lagi bukan Tuhan. Ni ajaran sihat tu dia kata, ni Tuhan nyamur. Allah nyamur. Nyamur jadi Nabi Muhammad. Jadi kita nak kata mana? Nak kata putus wayar, orang tak nampak pun putus wayar. Jadi benda ni jaga. Apabila kita tidak letakkan sesuatu pada tempatnya, maka tubiklah pandangan-pandangan yang pelik-pelik dalam masyarakat. Baik. Maka kata dia, ketahuilah bahawa para rasul ialah manusia seperti kita dari segi kemanusiaan. Kata penyair, dia kata Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun, Muhammad itu manusia. Wa laisa kal bashari, tetapi tak sama macam manusia lain.
Bal huwa yakutatun, bahkan dia itu permata, yakut, mata delima. Wan nasu kal hajari, dan manusia itu macam batu biasa. Jadi dari segi batu delima dan batu biasa, batu huak jalang, batu tar, batu apa ni? Batu bepang, ikutlah. Batu-batu tu batu dari segi dia sumber batu. Tetapi nilai batu biasa dengan nilai batu khikir dengan batu permata lain. Tapi dia daripada batu juga. Jadi Nabi Muhammad itu kata penyair basyarun, manusia. Walaisa kal basyari, tapi bukan seperti manusia biasa. Bahkan bal huwa yakutatun, dia umpama permata delima, wan nasu kal hajari, dan manusia itu umpama batu-batu biasa. Baik. Bila kita tahu bahawa Nabi ni manusia, maka harus pada diri mereka itu sekalian sifat manusia yang tidak mengurangkan pangkat kerasulan. Bila kata manusia, dia ada jantina. Dalam ajaran hak sesat tu, dia kata Nabi Muhammad ni tak ada jantina, tak ada alat kelamin. Tak. Jadi peliklah sangat-sangat. Macam mana boleh lahirnya anak Nabi? Kalau tidak, Nabi itu seorang lelaki. Dia reka cerita pelik-pelik. Kalau tuan dengar pun, tak usah dengar lah. Kalau kita dengar ataupun tu terlihat, terdengar, dia kata macam-macam cerita. Sayyidina Ali tengok, pernah masuk bawah kaki Nabi, tengok atas, tengok tak kabum dia. Tengok kejut. Dia rekaan yang mana tidak berlaku pun cerita sedemikian, tapi sekadar-kadar untuk menarik perhatian kerana dia ajar pelik pada orang. Orang dia ajar ni tak ada sejik surah. Ajar ilmu ni ilmu mahal, sejik surah tak boleh. Ilmu ni ilmu rahsia, dia kata. Jadi orang kita yang tertarik nak benda pelik-pelik, dengarlah benda-benda yang pelik ni. Kemudian percayalah pula. Jadi jangan kita jadi seorang yang mencari kepelikan ni. Man syadza finnar. Siapa yang pelik, akan peliklah dia dalam neraka. Jadi kena hati-hati dengan mereka yang bawa aliran yang pelik-pelik ini. Maka harus pada mereka itu sekalian sifat yang tidak mengurangkan sifat manusia. Sifat manusia mana? Yang tidak mengurangkan pangkat kerasulan. Kait situ. Sifat manusia yang tidak mengurangkan pangkat kerasulan. Sifat manusia ni banyak. Tapi sifat manusia yang layak dengan diri Nabi dan Rasul. Yang tidak mengurangkan dan menjatuhkan martabat kenabian mereka. Ya? Apa kita kata? Sifat yang menjatuhkan credibility, kalau bahasa sekarang ni credibility seseorang tu. Hak ni mustahil ada pada diri Nabi dan para Rasul. Pada pemimpin manusia pun orang dok latih. Dok latih jadi ketua kalau je ni tak ada credibility ni. Tak. Dia cakap pun maknanya kita kata tak boleh nak saparkan. Cakap contohnya kita kata cakap dia pun tak tahu hujung pakar. Ataupun gagak dan seumpamanya. Benda ni benda yang boleh merendahkan sifat seseorang yang tidak layak pada Rasul. Kenapa? Kerana kita kena faham bahawa bila seorang itu Rasul kepada Allah, makna dia utusan Allah. Matlamat utusan Allah ni menyampaikan risalah untuk orang terima. Maka Allah Ta'ala bila lantik seseorang menjadi utusan dia, dia pasti lantik orang yang mana tidak ada apa-apa persoalan untuk terima dakwaan dia. Untuk terima apa yang disampaikan. Kecuali sifat ingkar dan juga sifat degil. Hak tu tak boleh nak, hak tu memang, hak tu je penghalang. Penghalang kenapa musyriki Mekah tidak beriman dengan Nabi, bukan kerana Nabi ni tidak pandai sampaikan. Bukan kerana Nabi ni ada cacat cela. Bukan kerana Nabi ni orang yang tak pandai bercakap, tak. Tapi sifat degil dan juga ingkar dalam hati tu. Sombong dalam hati tu je.
Antaranya kerana sifat Nabi ni bukan daripada kelompok kaum dia. Kata Muhammad ni Bani Hashim. Tak. Kita ni Bani Naufal, Bani Abdul Syam. Jadi Bani Hashim ni, kalau dia dah menguasai siqayah, beri minum orang haji. Tak? Lepas tu, dia dah mendapat kemuliaan, menjaga Mekah. Pulak-pulak ada Nabi. Golongan kita tak ada Nabi. Jadi, kita tak, kalau dia ada Nabi, kita tak ada Nabi, tak payah ikut dia. Kesombongan dan degil dia tu, itu yang menghalang golongan-golongan daripada musyrikin Quraisy ni, mereka ni dah ikut Nabi. Bukan kerana Nabi bawa tak betul. Bukan kerana Nabi kata salah atau Nabi tak pandai sampaikan, tak. Jadi, orang yang Allah Ta'ala lantik menjadi Nabi dan Rasul, mesti orang yang manusia tidak ada alasan untuk tolak dia. Tak ada alasan untuk tolak dia. Maka sudah tentulah sifat yang ada pada mereka itu sifat yang tidak mengurangkan pangkat kerasulan. Boleh? Tidak menjauhkan manusia daripada berkumpul dengan mereka. Lagi pula, ini merujuk kepada ghairu munaffirin, sifat-sifat yang tidak meliarkan orang. Benda sifat yang tidak meliarkan, tidak menjauhkan orang daripada duduk dekat, nak dengar apa yang mereka beritahu. Kalau sifat tu mustahil. Nabi contohnya bau badan busuk. Busuk bau badan. Ni mustahil ni. Nabi mulut busuk. Mulut busuk. Mustahil ni. Mustahil. Sebab apa? Sebab orang yang mulut busuk, bau badan busuk ni, orang tak pergi dekat. Dia nak cerita tentang suatu perkara. Allah Ta'ala nak lantik Nabi, mesti orang boleh pergi dengar. Orang selesa untuk mendengar dan melihat serta duduk dekat dengan dia. Tiba-tiba sifat dia menyebabkan orang lari. Tak munasabah. Tidak munasabah dengan tujuan Allah Ta'ala melantik para Nabi dan para Rasul. Tidak menjauhkan manusia daripada berkumpul dengan mereka. Kalau mulut busuk tau. Mulut busuk, kita nak pergi dekat pun. Dah. Dia tahu dah. Ni kadang-kadang puasa, dia tahu dah puasa, dia cakap lah jauh sikit. Dia kadang cakap dekat. Cakap dekat. Mulut makan peta, jering, buah kedah. Macam-macam. Jadi, apa nama ni? Perkara itu menyebabkan orang lari daripada mendengar. Jadi menghalang, menjauhkan daripada berkumpul dengan mereka dan mengambil manfaat daripada mereka. Jadi para Nabi dan para Rasul ni, mereka tidak ada sifat-sifat yang meliarkan, yang menjauhkan manusia daripada berkumpul. Contohnya, ni contoh sifat yang harus ni, contoh sifat yang harus. Seperti makan, minum. Contoh makan dan minum. Maka Nabi SAW Nabi makan dan Nabi minum. Makan dan minum ni adakah mencacatkan sifat kenabian? Tidak. Sebab Nabi ni daripada manusia dan manusia ni perlu makan dan minum. Perlu makan dan minum. Jadi benda ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, menceritakan orang kafir musyrikin Mekah. Dia persoalkan, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa rasul ini ya'kulu at-ta'am wa qalu, kata musyrikin Mekah, ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa sebab ni Nabi ni, Rasul ni makan makanan dan berjalan di pasar? Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira.
Kenapa tidak diturunkan bersamanya malaikat yang mana boleh memberi peringatan? Jadi musyrikin Mekah mempersoalkan. Tak? Musyrikin Mekah mempersoalkan. Kenapa Allah Ta'ala turunkan manusia? Allah Ta'ala tidak turunkan malaikat. Allah Ta'ala tidak turunkan malaikat. Patutnya turun malaikat ni turun manusia macam kami. Makan macam kami, pergi pasar, beli barang macam kami. Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan malaikat? Itu alasan tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab balik. Kalaulah mereka ni minta. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa qalu laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan malaikat? Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Tuhan kata kalau kami turun malaikat, nescaya mereka tidak akan diberi tangguh. Kemudian Allah Ta'ala kata walau ja'alnahu malaka. Kalau kami jadikan Rasul ni malaikat, la ja'alnahu rajula. Kami akan jadikan dia lelaki. Wala labasna alaihim ma yalbisun. Dan kami beri pakai kepadanya apa yang dipakai oleh orang ramai. Baik. Jadi ulama cerita, musyrikin Mekah minta bahawa Allah Ta'ala turunkan malaikat. Sebab mereka persoal, Muhammad ni orang manusia macam kami. Dia manusia macam kami. Apa lebih pada dia? Terutamanya golongan-golongan yang mana tidak puas hati kerana Nabi tidak ada di kalangan mereka. Nabi ada pada Bani Hashim, tidak ada pada kumpulan mereka. Dia kata ni Muhammad ni manusia macam kami, makan macam kami, berjalan macam kami. Kenapa Tuhan tidak turunkan malaikat? Allah Ta'ala jawab, kalau kami turunkan malaikat, kami akan terpaksa jadikan malaikat ni lelaki dan terpaksa kami pakaikan dengan pakaian yang kamu pakai. Sebab apa? Kalau turun malaikat, boleh orang mari dekat. Malaikat sayap beratus Jibril. Besar tu penuh langit. Besar. Kalau Tuhan turunkan malaikat, makhluk yang berbeza, yang hebat ni tau. Orang mari nak dengar ke orang lari? Orang mari ke orang lari? Jawabnya orang lari. Makhluk benda ni orang akan lari. Orang tak akan mari dekat. Jadi manusia ni bukan manusia saja. Dari segi ilmu ilmu alam ni, dia makhluk ni dia lebih selesa dengan jenis yang sama. Jenis makna kelompok yang sama lah. Manusia, dia akan cari manusia. Binatang, dia akan cari gu dia. Kambing, dia akan duduk sama kambing. Dia duduk dengan lembu. Burung, banyak-banyak burung tu. Katakanlah burung banyak jenis. Dia duduk sama kumpulan dia, dia duduk kumpulan lain. Burung pati duduk dengan burung pati. Burung pati duduk dengan merok. Nampak tak? Ini ulama kaji kata at-tuyur ala syakliha taqa. Burung ni dia akan duduk sama kelompok dia. Jadi ulama dia perhati burung ni kalau ramai-ramai jenis burung ciok, burung pati, burung gagak, dia duduk sama dengan jenis lain, dia lebih selesa dengan jenis yang sama. Jenis bukan gender jenis sama tu. Ini masalah makna manusia, jenis manusia dengan manusia. Dia akan selesa gitu. Mari kalau ramai-ramai. Bukan kita ada manusia, lepas tu ada binatang, kambing. Bukan kita nak duduk kat kambing cakap dengan dia. Kita cakaplah dengan manusia. Tak, kambing bukan nak cakap dengan kebah. Dia cakap sama geng-geng kambing dia. Nampak? Jadi haiwan ni ataupun makhluk yang Tuhan jadikan ni lebih selesa dengan jenis yang sama. Jadi Allah Ta'ala jawab balik. Baik, kamu minta turun malaikat. Kalau malaikat itu kami turunkan, kamu boleh duduk dekat tak? Tak boleh. Sebab apa? Malaikat jenis yang berlainan. Kamu akan takut. Tak boleh. Jadi terpaksa Tuhan jadikan malaikat ni lelaki. Manusia. Manusia. Dan terpaksa Allah Ta'ala jadi pakaikan dengan pakaian yang sama dengan kamu. Kalau pakai yang pelik pun, orang nak pergi dekat.
kalau mari tempat kita dah, orang pakai pelik. Kita nak pergi dekat ke jauh? Kita nak pergi dekat lah biasa. Tengok dulu. Pelik pakai. Pelik sungguh lah. Tapi zaman sekarang ni tak ada benda pelik dah tau. Orang tak pergi dekat kalau pakai pelik-pelik ni. Orang tak pergi dekat. Jadi Allah Ta'ala hikmat Tuhan jadikan Nabi dan Rasul daripada jenis manusia supaya manusia boleh berkumpul dan pergi untuk dengar apa yang nak disampaikan oleh Nabi dan Rasul ni. Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun. Kami akan jadikan lelaki dan kami akan pakaikan dia dengan pakaian yang kamu pakai supaya kamu boleh dengar dan boleh hampir kepada dia. Jadi jawapannya kembali kepada manusia juga. Jadi hikmat Tuhan lantik Nabi dan Rasul ni manusia ni memang hikmatnya sangat besar. Nampak Jadi dah kenapa mereka minta juga turun malaikat? Kerana degil, ingkar. Mereka memang tak mahu beriman dah. Bila tidak mahu beriman dengan Nabi dan Rasul, datanglah 1001 alasan. Macam-macam alasan lah. Apa Tuhan tak turun malaikat? Apa turun orang daripada kita? Apa tak turun kepada orang lebih kaya daripada Muhammad? Orang lebih ada jawatan pada Muhammad? Macam-macam alasan. Kerana enggan menerima dakwah Nabi dan Rasul. Jadi antara sifat yang harus, contoh makan. Lagi pula minum. Nabi makan dan Nabi minum. Menyetubuhi wanita yang halal. Nabi bersetubuh dengan isteri, dengan hamba. Sebab benda itu benda yang tidak mencacatkan darjat kenabian dan kerasulan. Dan sakit. Nabi juga sakit. Nabi juga sakit. Yang tidak menjauhkan orang lain. Sakit yang tidak menyebabkan orang lari. Yang tidak menjauhkan, tidak menyebabkan orang lari daripada dia. Jadi sakit-sakit apa? Sakit-sakit yang biasa-biasa lah. Ada pun sakit, kita kata, lepas ni akan sebut. Sakit-sakit yang menyebabkan orang tak boleh duduk dekat. Yang ini mustahil pada diri Nabi dan Rasul. Kata pengarang rahimahullah, ada pun penyakit yang mengurangi maqam kedudukan kerasulan atau menjauhkan manusia daripada mereka adalah mustahil berlaku pada para rasul. Penyakit-penyakit yang menyebabkan orang tak boleh duduk dekat. Benda itu tak berlaku pada diri Nabi. Nabi sakit, demam, sakit Nabi. Nabi kena sihir pun, Nabi penuh kena sihir. Tak. Nabi SAW penuh kena sihir. Kenapa Allah Ta'ala buat? Padahal Nabi ni kan, Nabi Allah lindungi. Tapi kena juga dia perbuatan sihir. Kena juga sakit orang 7 ni. Kenapa? Kerana pertamanya, Nabi nak dapat, Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi, nak rasa supaya dia lebih tinggi dengan sebab dia sabar menerima ujian Allah Ta'ala. Dan menjadi contoh kepada kita, bila ada musibah kena kepada kita, kita bersabar kerana sakit Nabi lebih sakit daripada kita kadang. Sakit yang ada pada para Nabi dan para Rasul ni lebih sakit daripada apa yang kita terima sebagai umat ni. Tu. Dan sebagai pensyariatan kepada berubat. Jadi bila Nabi sendiri kena penyakit dan Nabi sendiri berubat, maka kita sebagai umat ni dituntut untuk berubat. Tadawau ya ibadallah. Berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallah lam yanzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Kerana Allah Ta'ala tidak turunkan satu penyakit kecuali dia turunkan bersamanya obatnya. Cumanya kena tak kena je obat tu. Sekong tak sekong je dengan orang tu. Nampak tak? Jadi obat penyakit itu Tuhan turun. Maka bila Nabi sendiri sakit, Nabi sendiri disihir, maka kita sebagai umat ni boleh belajar. Oh, kalau sakit ni buat macam mana? Boleh tengok daripada perbuatan Nabi. Macam mana Nabi sabar terhadap sakit. Apa yang Nabi buat. Apa bacaan-bacaan Nabi ajarkan dan Nabi guna. Ini semua
dirakam dan dicatat oleh para ulama, sahabat menceritakan kepada tabi'in, tabi'in cerita pada tabi'in, dibukukan. Kalau bab-bab begini, boleh tuan-tuan lihat dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, Al-Adhkar. Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Ada terjemah dah kat Kedah. Cari je bab apa? Bab sakit demam. Nak baca benda kalau sakit masa demam. Bab melawat orang sakit. Kita pergi melawat orang sakit, kita sunat baca apa? Ni benda, kitab ni saya baca di surah Kapung lah. Surah Kapung Tok Hakim semalam. Al-Azkar Imam Nawawi. Bab tu, siapa bab menziarahi orang sakit. Jadi setiap keadaan tu, bila orang sakit kita nak baca apa? Bila kita sakit pula banyak je ni. Sakit demam nak buat ke mana? Sakit kepala macam. Jadi macam-macam yang Nabi ajar. Sebab apa? Kena kepada diri Nabi. Bila kena pada diri Nabi, Nabi menjadi contoh terbaik. Kita nak ikut, nak buat macam mana. Di samping kita berikhtiar lain tu bolehlah selagi mana halal. Cari obat, pergi farmasi, pergi jumpa doktor. Itu tak ada salah. Nabi sendiri pernah suruh sahabat bertemu dengan Tabibul Arab. Dipanggil Tabibul Arab ni doktor orang Arab lah. Tabib terkenal Arab. Amr bin Kaldah. Amr bin Kaldah ni dia orang yang terkenal. Dia belajar perubatan daripada tamadun-tamadun lain. Jadi kat Arab ni orang rujuk ke dia. Nabi pernah suruh sahabat. Dia tak Islam. Jadi Nabi suruh pergi tanya dia. Tapi dia pandai dalam perubatan. Maka Nabi suruh belajar. Pergi berubat dengan dia. Baik. Kemudian. Penyakit yang mengurangkan kedudukan kerasulan atau menjauhkan daripada mereka adalah mustahil pada para rasul. Contohnya seperti gila. Contohnya penyakit gila. Jadi gila ni penyakit. Nabi pernah berlaku gila tak? Walaupun sekejap. Tidak. Mustahil. Ni kata mustahil ni. Lagi pula sakit kusta. Sakit kusta. Kalau dalam kitab lama dia kata penyakit pecah belah. Penyakit pecah belah. Kalau jumpa dalam kitab-kitab tua, kitab-kitab kuning, disebut penyakit pecah belah. Tu kusta tu. Kusta ni kadang dia boleh apa nama ni, boleh tangan kena potong tangan, potong jari tau. Tak ada lah. Ni ada pula benda dulu. Pula bidung. Tempat orang tak penyakit pesakit kusta dulu. Tak ada dah ni penyakit zaman dulu. Mungkin sekarang ni perubatan dah tu dah. Kurang dah kita dengar ni. Jadi penyakit kusta. Sebab apa? Penyakit ni boleh menyebabkan orang tak senang duduk dekat. Dan boleh merebak pun mungkin boleh. Penyakit sopok. Sopok. Bala-bala tak? Topok-topok putih. Kulit topok macam kita kubah bala. Kubah bala tu, sebab apa? Kubah putih. Putih topok tu. Jadi penyakit ni dia menyebabkan orang tak senang duduk dekat. Orang tak selesa duduk dekat. Bahkan dulu lah maknanya dalam apa yang berada dalam masyarakat ketika itu, maknanya dia dikatakan boleh berjangkit. Itu pahaman orang dulu, boleh berjangkit. Betul ke tak tu wallahualam, kena tanya perubatan lah. Dan seterusnya buta. Buta pun sama. Jadi apa nama ni, para nabi dan para rasul tidak ada penyakit yang jenis macam ni. Walaupun nabi dan rasul sakit, tapi penyakit jenis macam ni tidak berlaku pada diri nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Maka katanya tidak benarlah bahawa Nabi Syuaib alaihi salam itu pernah buta. Kalau kita baca buku-buku cerita. Buku-buku cerita para nabi dan para rasul, kena berhati-hatilah. Kena hati-hati. Sebab apa? Sebab ada setengah daripada riwayat cerita nabi dan rasul yang terdahulu ni tak betul.
Riwayat Israiliyat. Israiliyat tu apa dia? Riwayat daripada Bani Israel, daripada pendeta-pendeta ahli kitab mereka, yang mana cerita itu telah diseleweng dan dibohongkan. Jadi banyak di kalangan cerita-cerita itu bukan cerita yang sahih. Jadi andai kata cerita tersebut bercanggah dengan akidah, kita kena tolak. Tak, kena tolak. Sebab apa? Sebab orang Israel ni, Bani Israel ni maklum dengan mereka ni suka menipu. Menipu bukan nipu kita je. Zaman sekarang, dunia kena tipu di Israel. Media masa Israel menipu dunia dengan maklumat yang salah. Oh, tu seluruh dunia pakar. Bukan sama sekali. Ia tipu Nabi. Nabi pun boleh tipu, Tuhan pun boleh tipu. Boleh tipu maksud apa? Tuhan tidak tertipu. Mereka cuba menipu daya Tuhan. Wa makaru wa makarallah. Mereka cuba menipu daya Tuhan. Anda? Tuhan suruh tunduk, ia tengok kat belakang. Tuhan ugut. Akak janji pada Bani Israel, Tuhan akak bukit. Nak beriman tak ni? Suruh tunduk. Tunduk, jeling kat belakang. Kenapa? Maknanya perangai penipu ni memang Tuhan sebut dalam Quran, dan bila begitu, yakinlah kita berangai tu sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Mereka, Allah Ta'ala kata jangan kerja hari Sabtu. Hari ni. Hari ni jangan kerja. Kita tak apa. Jangan kita jadi ikut pula. Jangan kerja hari Sabtu. Mereka kata, rugi hari Sabtu. Pulaknya Allah Ta'ala uji pula. Hari Sabtu ni, ikan mari banyak. Ikan bukan kena turun laut tu. Mari bira. Mari tepi. Mereka yang duduk di Ailat. Ilat ni di bandar tepi pesisiran pantai yang dekat dengan bersebelah dengan Aqabah. Aqabah di bahagian Jordan. Ada. Di Ilat ini, kawasan tu lah. Ashabus Sabti tu situ hak berlaku. Situ hak berlaku. Jadi mereka ni orang ke laut, nelayan. Ikan mari kat patah, dak ambil. Dak. Ikan nak ambil, rugi. Jadi mereka pun cuba nak tipu Tuhan. Gini lah. Hari Jumaat kita letak apa ni? Kita letak pukak lah. Kita buat perakak letak pukak. Hari Sabtu kita letak hari Jumaat. Hari Sabtu kita tunggu je. Lepas tu hari Ahad kita ambil. Nampak tak? Jadi makna bila dia kata, orang tanya, kenapa kamu ambil ikan hari Sabtu? Kami tak takat ikan hari Sabtu. Kami buat kerja hari Jumaat dengan hari Ahad. Hari Sabtu kami biar je pukak tu. Nampak? Perangai tu cuba nak menipu Allah Ta'ala. Cuba nak lari daripada syariat Allah. Perangai tu sampai sekarang. Ni kawan saya yang duduk di kawan Arab lah. Dia cerita kata sampai sekarang orang Yahudi beli lembu susu, lembu tenusu. Lembu ni susu ni dia kena perah tiap-tiap hari. Sebab memang susu dia banyak. Jadi kalau tak perah sehari, berat bekok lah. Jadi guana kalau tak mau bagi hari Sabtu tu, tak mau langgar. Jadi hari Sabtu dia bagi orang. Ada seorang mula-mula pasang alat sedut susu. Pasang. Tubik lah lagi. Orang kedua petek suih. Lepas tu keluar. Orang ketiga ambil susu. Ada dah susu? Ambil ya. Jadi kata kami tak perah susu. Kami letak ni je. Bukan kami kerja perah susu. Pertama tadi letak dekat apa ni? Dekat lembu. Dia kata kami tak perah susu. Aku letak je. Hak mari kedua petek suih. Dia kata aku tak perah susu, aku petek suih je. Hak ketiga kata susu ada dah, bukan nak biar gitu. Aku ambil lah susu. Nampak tak? Maknanya sampai sekarang perangai nipu ni memang ada. Jadi percayalah bila Yahudi buat apa-apa tu memang tipu lah.
kena tipu molek-molek ada. Tapi nak ke mana? Kuasa dunia dengar pada dia, Amerika dengar, UK pun dengar. Moleknya makna terdedah penipuan tu, barulah. Siapa dalam keadaan zahir mereka boleh lagi putar belik ayat. Ayat diputar belik tujuan apa? Nak mengaburi mata. Baik. Sebab itu umat Islam Palestin tak keluar. Orang Islam di Gaza tidak keluar. Dia kata tak apa. Kami keluar beri kepada kami Hamas contohnya. Tak. Serahkan kepada kami golongan ni. Kami akan keamanan. Tak ada. Tak usah percayalah. Mereka memang nak ambil tanah Palestin tu. Tak. Kata kami akan bangunkan balik Gaza supaya manusia orang boleh masuk balik. Tipu. Memang kalau tubik memang tak boleh masuk dah. Hak ada sekarang ni pun ia hambat boleh ada di tepi barat. Tak. West Bank, tepi barat tu. Tak ada berlaku apa. Hamas pun tak ada situ. Tak ada apa. Tapi boleh ada halal. Orang rumah tu tubik. Mari polis tubik. Sebab apa rumah ni diwatakan jadi rumah orang Yahudi. Jadi benda ini maknanya kita doa pada Allah Ta'ala supaya menampakkan dan memberi kemenangan kepada umat Islam. Baik. Jadi cerita Israiliyat tadi. Bani Israel menyeleweng cerita-cerita mereka. Maka tidak benarlah bahawa Nabi Syuaib itu pernah buta. Tak betul. Dan satu lagi kisah apa? Yaqub. Nabi Yaqub kan ketika mana anak dia Nabi Yusuf. Anak dia Nabi Yusuf hilang. Kan dia menangis sampai tak nampak. Bukan buta. Tapi kerana mata dia kerana banyaknya menangis, matanya berselaput. Berselaput kerana banyak air mata yang keluar, matanya berselaput. Bukan buta. Jadi Nabi Yaqub juga tidak sabit bahawa dia buta. Sebab itu bila dibawa baju Nabi Yusuf, lepas je boleh nampak semula. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia bukan buta tu. Bahkan Allah Ta'ala jadikan dia selaput kerana banyak menangis mengenangkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Penyakit yang berlaku kepada Nabi Ayub. Kita habis sikit di sini. Penyakit yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihissalam itu sebenarnya penyakit bawah kulit yang tidak menjauhkan manusia. Ini juga cerita yang masyhur kita dengar. Nabi Ayub ni sakit kulit. Bahkan doa-doa sakit kulit dalam Quran pun kita ambil. Wa ayyuba idznada rabbahu wa anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Tak. Kita dalam Quran dia ceritalah idz massani yadhurru, bila Nabi Ayub ni kena cubaan daripada Allah Taala. Penyakit kulit. Bahkan datang cerita bahawa Nabi Ayub ni kulit dia berulat. Tak, menanah dan berulat sehingga nak ambil air semayang kena letak tepi ulat. Lepas tu ambil air semayang, ambil balik ulat, letak balik. Ni cerita-cerita yang berlegar dalam masyarakat ni sebenarnya tidak betul. Dia daripada riwayat Israiliyat, tak betul. Dan Nabi Ayub sakit kulit ya, tapi sakit bawah kulit. Ulama kata bukan sakit yang menyebabkan orang lari. Sakit yang berlaku di bawah kulit yang mana menyebabkan dia ini tidak tertahan sakit dia dan mati anak-anak dia. Serta dia ada tanaman dia, Allah Ta'ala cuba dengan habis harta dia. Tinggal seorang je bini. Binilah hak setia. Tu kena sayang kat ke bini ni. Maknanya contoh tu bini ni setia tak? Siapa apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak dia ni lah. Tinggal seorang. Hak lain anak mati, harta mati, tinggal bini. Jadi Nabi Ayub ni penyakit dia bukan penyakit yang mana yang kita dengar tu. Jadi berulat, bernanah, berair, ada ulat. Tidak betul. Bahkan dia penyakit bawah kulit yang tidak menjauhkan manusia. Cerita-cerita yang kita dengar bahawa ada Rasul yang berpenyakit sehingga menjauhkan orang ramai adalah palsu. Kena perhatilah. Tak.
Mana-mana cerita yang kita dengar bahawa Nabi dan Rasul ini ada penyakit-penyakit yang menyebabkan orang tak boleh dekat. Maknanya kalau kita sendiri pun, orang kawan-kawan kita ataupun orang sama-sama kita ada penyakit tu, kita tak akan pergi dekat. Maka ini lagilah mustahil pada hak Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Sebab tadi sebutlah. Kerana Tuhan nak lantik Nabi sebagai penyampai wahyu. Bila nak sampai wahyu, macam mana nak sampai kalau orang tak boleh pergi dekat? Kalau orang tak boleh nak duduk dengan dia. Jadi penyakit-penyakit begitu, cerita-cerita tu kena hati-hati kerana kebanyakannya daripada rekaan dan pendustaan orang-orang Bani Israel. Ia dipanggil sebagai Israiliyat. Israiliyat. Israiliyat ini dan juga maudu'at termasuk. Maudu'at ni makna reka, cerita reka-reka. Terutamanya kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud sebut tadi kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ni banyak. Kisah Daud dan Nabi Sulaiman ni yang rekaan Bani Israel. Perangai pun sama, akhlak. Contohnya Nabi Daud rapah bini panglima perang dia. Tak betul tak tu? Nampak tak? Maknanya rapah bini orang. Rapah bini orang ni orang dak latih jadi tok mulu. Orang dak latih jadi tok imam. Apa tahu lagi jadi rasul. Orang hok rapah bini orang ni orang dak letak jadi depan ketua. Apa tahu lagi nak di Allah Taala lantik jadi nabi dan jadi rasul. Jadi cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni banyak cerita-cerita Israiliyat. Maknanya kalau kita baca buku-buku yang tidak bertapis ataupun buku-buku yang ada di pasaran setengahnya tu, kita kena hati-hatilah. Kita bimbang, takut-takut cerita tersebut cerita yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi seterusnya faedah insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.